Soalannya adalah, apakah kepentingan kalimah syahadah agar setiap kita benar-benar memahami konsep dan praktikal kalimah tauhid ini? Yang kedua, adakah kalimah syahadah merupakan hakikat seruan para rasul bermula dari Nabi Adam AS sehinggalah Nabi Muhammad SAW yang sentiasa mengajak manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon pencerahan Ustaz, #biar tahu, jangan keliru. Baik Ustaz, apa kepentingannya? Baik, terima kasih banyak kepada yang bertanya, Da'i Aiman dan semua. Subhanallah, soalan yang baik. Pertamanya, kepentingan kalimah syahadah ini dilihat daripada perkataan itu sendiri yang membawa makna kesaksian ataupun saksi. Bila seseorang itu sebut, kita ajar anak-anak kita sebut asyhadu, aku bersaksi, ataupun sebut aku naik saksi, maksudnya di sini adalah saksi ini dia ada banyak elemen di dalamnya. Lantas dua kalimah syahadah ia bukan sekadar sebutan atau hafalan atau yang dilagukan dan sebagainya, dia ada tuntutan dan tanggungjawab. Yang pertama, bila sebut asyhadu, aku naik saksi, artinya di sini menunjukkan betapa perlunya seseorang yang sebut itu dia hadir, dia datang. Maksudnya dia tidak absent, dia bukan jauh, dia memang hadir di dalam peristiwa itu. Kerana itu apabila kita mengislamkan dalam proses menyampaikan dua kalimah syahadah, saudara baru dan sebagainya, dia kena hadir dan dia kena merasakan dalam suasana ataupun dalam peristiwa itu. Orang yang hadir dengan yang tidak hadir, bezanya itu cukup besar. Sama ada dia hadir secara maya ataupun secara fizikal, yang pentingnya kehadiran itu adalah syarat untuk ia dilantik atau diiktiraf sebagai saksi. Hakim pun kalau panggil mana-mana saksi, dia tidak ada di tempat kejadian atau dia tidak nampak, maka dia tidak layak untuk dipanggil sebagai saksi. Kedua, selepas dia hadir, maksud asyhadu, aku naik saksi atau bersaksi ini menunjukkan adanya elemen memberitahu. Iman, ianya itu perlu diberitahu dan juga diisytiharkan ikrar dua kalimah syahadah. Kita kadang-kadang merasakan bahawa aku dah Islam, tak payahlah nak question lagi dan sebagainya. Ianya itu mempunyai tanggungjawab dua kalimah syahadah, tujuannya bukan disimpan. Setiap orang-orang yang beribad kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sifatnya itu menjadi da'i, menjadi pendakwah dan menyampaikan. Lantas dia kena beritahu dengan lisannya ataupun dengan fizikalnya bahawa dia ini benar-benar terima konsep dua kalimah tadi. Yakin pada Allah, satu-satunya Tuhan, dan Nabi SAW sebagai pesuruh Allah. Ketiga, selepas dia memberitahu, naik pula ke peringkat ketiga, makna saksi ini. Saksi ini mampu untuk menceritakan. Subhanallah. Kalau dimasukkan dalam mahkamah, sebutkan namanya A, B, C, bukan nama sebenar. Adakah kamu saksi? Ya, saya saksi. Dia kena buktikan bahawa dia saksi dengan dia menceritakan. Atas tanggungjawab kita dengan mengucapkan dua kalimah syahadah, kita perlu menceritakan dua kalimah syahadah itu apa dalam kehidupan kita berdasarkan kepada perlakuan kita. Dengan solatnya, dengan zakatnya, dengan tutur katanya. Cara hidup kita itu menceritakan yang kita faham makna dua kalimah syahadah. Yang keempat, mengakui apa yang telah pun diketahui. Dia datang dengan ilmu dan dia mesti tahu apa yang dia sebut. Kalau sekiranya orang itu sebut tanpa mengetahui makna dan juga tak percaya, tak boleh cerita pula makna dua kalimah syahadah itu apa, maka syahadahnya itu tidak diterima ataupun belum dikira sebagai sah. Kemudian sampai ke peringkat yang menggunakan panca indera lebih atas, dia boleh rasa, dia boleh tersentuh, dia boleh untuk menjiwai perkara-perkara yang dia tahu dan yang dengar, itu ada di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, benar. Hakikat seruan para rasul daripada Nabi Adam AS dan seterusnya sampai baginda sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan hakikat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terlalu banyak untuk kita lihat dalam Al-Quranul Karim bukti-buktinya, dan juga mengakui kenabian dan kerasulan. Lantas inilah adalah merupakan antara kehebatan bermula daripada kefahaman dan pelaksanaan dua kalimah syahadah. Baik Ustaz, pentingnya kalimah syahadah ini sebab apa? Kita dah bersaksi tak ada Tuhan berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah.